mari saya beritahu. Segera, macam akademi lah, kan? Ujuk kan sekejap-kejap, hilang sebegitu sahaja. Adakah itu terikut-ikut dengan kawan? Adakah puan-puan minat pada kecantikan? Adakah perempuan antara minat tu, adakah boleh, tak boleh? Bila kata tak boleh je, tak ada duit. Tak yakin, tak ada modal. Tak yakin, malas. Sedangkan orang lama depan kita boleh bertahan lama sampai 30 tahun 38 tahun. Sedangkan mungkin saya ingat tak ada modal, tetapi bermodalkan apa dia? Apa dia? Gerak badan kita. Ini kan? Modal diri sendiri. Dalam perniagaan, modal diri sendiri adalah penting kalau nak fokus kepada bidang ini. Jangan buat part time. Buat part time, dapat part time. Bercerita, ya aku nak buat macam kakak ni, dia berjaya berpuluh-puluh ribu sebulan. Time cuti sekolah lebih puluh ribu dia nampak. Tapi usaha kau hanya 20 sen. Setuju tak saya cakap? Kan? Usaha tak tinggi, nak dapat duit banyak. Jadi kena usaha. Sebab dekat sini pun ada satu contoh yang saya tak kenal. Seorang Puan Payani daripada Ramai kan? Ini pemenang ni, kalau pernah siapa pernah perasan dalam TV3, pemenang pertama. Inilah orang yang saya jumpa waktu tu. Memang susah. Saya pernah cerita dengan dia, satu hari kau boleh senang, satu hari kau boleh senang, kan? Kan? InsyaAllah. Jadi modal duit ke modal diri sendiri? Diri sendiri, kan? Begitu pakai pada dia. Ini antara elemen-elemen dan juga antara yang boleh jadikan kita punya paduan kita untuk kita mengukur diri kita. Jangan terikut-ikut, jangan buat sementara, dan jangan jadikan industri sebagai main-main. Ni apa yang saya cakap ni adalah daripada pengalaman saya. Dan orang yang depan saya ni, bukan saya nak provokkan dia, dia lah ni pernah bersama saya, isteri saya. Dia pernah menangis. Dia pernah, sebab saya nak suruh dia maju, jangan buat main-main. Dia pun masih ada lagi, boleh tanya dengan dia. Kan dia bergaduh, kerana kalau nak main-main jangan buat. Akhirnya bila dah berada dalam pesada ni, siapa yang senang? Sendiri yang dapat tahu kita punya semangat tinggi tu menjanjikan perniagaan yang besar. Apa dia? Anda jujur dalam industri ni? Jujur? Jujur je? Ikhlas apa? Cuma tanya puan lah. Adik ni? Jujur dia segi apa? Dia dah nangis. Baru tanya jujur dia nangis. Tapi dia nangis ni secara jujur. Ikhlas lah. Kalau tak ikhlas? Jadi apa? Cantik jadi? Jadi apa? Soal lagi? Ikhlas tak? Apa dia? Jujur? Dalam kerja ikhlas lah dalam apa yang kita lakukan lah. Ikhlas? Tanggungjawab tu lah. Adakah cukup dengan ikhlas? Ikhlas. Adakah cukup dengan ikhlas? Tanya diri sendiri. Iri hati dengan orang lain. Maknanya Ramai. Maknanya bukan kita je yang buat industri ni. Kita kena kongsi dengan orang lain. Maknanya kita tak boleh buruk-burukkan orang lain. Maknanya dia pun tak patut buruk-burukkan kita. Kita kena kongsi. Jadi kena betul-betul jujur, ikhlas. Apa yang kita belajar, kita kena buat dekat customer tu. Dan kalau kita okey, kita tak boleh. Okay, ini antara salah satu. Tetapi
Pernah tak tanya pada diri sendiri, aku ikhlas pada perniagaan aku ikhlas pada pelanggan aku ikhlas pada diri aku. Pernah tanya tak? Ikhlas pada pelanggan apa? Apa ikhlas pada pelanggan? Bila permintaan daripada pelanggan, jangan tak tunaikan. Kalau dia minta warna oranye, jangan lari langsung warna kelabu. Warna yang dia tak suka. Kalau dia minta rambut tinggi, janganlah bagi rambut lebih. Mana pelanggan tak menjerit? Jadi ikhlas kepada pelanggan kita. Orang minta pelamin lain, kau bagi benda lain. Kau minta ni, lepas tu kau bagi alasan bukan alasan bodoh. Maaf saya cakap, memang kasar, tetapi alasan bodoh. Ya puan ni, Allah ni puan, saya punya baju tak dry clean. Apa nak cerita kelemahan kita? Kita, bila orang ada booking kita, tetapi bila pada hari langsungnya, kita tak memenuhi dia punya syarat. Puan-puan yang ada kat sini perlu ingat, kerana di dalam perniagaan ini, you all kena ingat, kita terikat dengan undang-undang perniagaan. Kalau kita tidak memenuhi permintaan mereka, adakah membuat pesanan? Ada orang? Siapa dia? Satu lagi? Semasa membuat pesanan ada orang tak? Sharing ada? Okay, good. Ikut apa yang pelanggan minta. Walaupun dia minta korset. Ini soket merah bagi korset warna mana? Warna hijau. Tak kena lari, kan? Tak kena hamputnya. Tetapi you all semua boleh main-mainkan dia, pelanggan, pada sebelum perkahwinan. Apabila selesai majlis perkahwinan, dia mainkan you balik. Bayaran 3,000 jadi 3,300 dan 3 pun cukup bagus. Kalau tak bayar, I nak dada I warna merah, kenapa you bagi I dada I warna hijau? Kan? Itu kena ingat. Inilah di antara yang anda perlu jujur di dalam perniagaan. Dan juga jujur kepada kita punya tepat masa. Malu tak orang nak nikah, Pak Imam nak datang, makna tak ada. Nasib baik sepupu pengantin pada makeup, macalitlah sikit-sikit. Baik kita jadi Pak Imam datang, kan? Pernah terjadi, kan? Jadi benda ni kita kena tanya diri kita sendiri. Adakah aku jujur dalam perniagaan aku? Adakah aku jujur dalam diri aku? Adakah aku jujur dengan pelanggan? 3 tu sila huraikan, sila cantikkan, sila huraikan. InsyaAllah pegang benda ni semua, you all boleh kekal di dalam industri ni. Jenis-jenis perniagaan dalam bidang ni. Dulu kalau katakan Mak Timah buat andam macam solid, jet money. Solid, jet money, mana? Tapi dalam ni luas, tak hanya fokus pada tata rias, seni kreatif lain boleh. Sharing, mungkin sharing boleh share dengan kita. You all ada apa selain daripada andam? You pandai buka bunga? You pandai naik? You pandai buat pelamin? Pandai, Jadi sebagai juru andam ataupun juru solid, tidak mustahil Allah Ta'ala kurniakan lebih daripada satu bakat di dalam sekeliling badan kita. Kena tanya, tangan kiri ni ada apa? Tangan kanan ada apa? Kita jangan hanya kita nak solid je orang. Daripada pagi sampai malam solid je. Tak pandai-pandai nak cari benda-benda kreatif yang lain. Mungkin boleh jual cocok sanggup, mungkin boleh jual brush, mungkin boleh jual tudung-tudung sekarang, macam-macam jenis perniagaan yang kita boleh komersialkan. Ni di antaranya hantaran, Ni kasut. Tetapi malangnya, Puan-puan tahu tak? Industri kita dah diambil oleh orang bangsa lain. Ada kesungkit menggali jual.
Kalau pergi Kelang, ada ke pelamin? Cina jual, India jual. Kita tidak sabotaj mereka, tetapi kita tanya dengan diri kita, ini adalah industri Melayu. Buat rebel pergi jalakian, dia tak ada buat sendiri. Ataupun mungkin ada rangkaian, ataupun mungkin ada satu konsortium yang tinggi. Jadi kat situlah kena tanya diri sendiri, kenapa aku tak nak adakan ni? Ada satu butik pengantin, ada satu kedai cadar, ada satu ni, you buka-buka rangkaian. Ini buka rangkaian, sini pengantin, patut pengantin, B patut pengantin. Tak ada buat gubahan, tak ada buat catering, tak ada buat kanapi. Variasikan perniagaan anda. Pelbagaikan perniagaan anda bila perniagaan yang pertama itu dah selesa. Soal modal, memanglah semua perlu modal. Soal tenaga, kena perlu tambahkan tenaga. Jangan lupa makan vitamin. Banyak-banyak kedai, pergi kedai A, B, C tak makan vitamin. Saya pun tak terkecuali. Penat, balik dah berjungak. Sebab apa? Saya tidak peka dengan apa yang saya lakukan. Inilah di antara yang tuan-tuan boleh dapat. Salah satu dandan rambut, salah satu terapi spa. Sekarang dah wujud spa-spa.